Okey, sekarang mari kita sambung video yang kedua. Video yang pertama tadi adalah berkaitan dengan sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Okey, manakala dalam video yang kedua ini kita akan belajar sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Jadi terlebih dahulu kita perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan garis selari dan juga garis rentas lintang. Jadi mari kita tengok gambar raja di bawah ini ya. So di sini kita ada garis yang warna biru. Mari kita tengok. Okey, garis yang warna biru ini, dua garis ini kita panggil garis selari. So kenapa kita panggil garis selari? Sebab jarak antara dua garis ini adalah sentiasa sama. Okey, so macam mana kita boleh tahu mereka dua merupakan garis selari? Kalau dua ini merupakan garis selari, kita boleh tanda dengan anak panah. So apa maksud? Contohnya, okay. Contoh, kalau cikgu lukis dua garis macam ini. Okay. Kalau mereka merupakan garis selari, saya akan buat anak panah macam ini. Okay. Tapi pastikan mereka betul-betul selari, iaitu jarak sini sampai sini sentiasa sama, jarak sini. Kalau macam ini garis dengan ini bukan lagi garis selari. Sebab jarak dia tidak sama kan. Jarak sini sampai sini dengan jarak sini sampai sini adalah tidak sama. Jadi ini bukan garis selari ya. Ini merupakan garis selari. Jarak sentiasa sama. Sini sampai sini sama dengan sini sampai sini sama dengan sini sampai sini. So ini kita panggil garis yang selari. Garis selari. Okey, seterusnya apa yang dimasukkan dengan garis rentas lintang? Mari kita tengok. Garis lurus yang bersilang dengan dua atau lebih garis lurus disebut sebagai garis rentas lintang. Maksudnya tadi kita ada garis selari kan, dua garis selari ini. Kalau kita ada satu garis yang bersilang dengan dua garis selari ini, kita akan panggil dia garis rentas lintang. So contoh garis lurus AB, mereka adalah garis rentas lintang kepada dua garis selari ini. Okey, jadi sekarang anda sudah tahu apa itu garis selari, iaitu garis yang mempunyai jarak yang sama, yang macam ini. Dan juga garis rentas lintang, iaitu garis yang bersilang dengan dua atau lebih garis lurus. Okey, contoh yang tadi, cikgu ada garis selari macam ini kan. So, kalau sekarang cikgu lukis lagi satu garis yang bersilang dengan dua garis ini. Jadi ini kita panggil garis rentas lintang. Garis rentas lintang. Sebab dia bersilang dengan dua atau lebih. Okey, di sini dia bersilang dengan dua garis lurus. So, ini kita panggil garis rentas lintang. Okey, jadi seterusnya kita akan belajar sudut-sudut. So, kita ada 3 sudut yang berkaitan dengan garis selari dan juga ada berkaitan dengan garis rentas apa tadi? Rentas lintang. Okey, rentas lintang. Okey, jadi yang pertama sudut sepadan. Apakah itu sudut sepadan? So, tengok di sini ya. Mari kita tengok gambar ini. So, di sini kita ada dua garis selari, iaitu ini dengan ini. Ini garis selari kan? Sebab kita wakilkan dengan anak panah. So, dua garis selari dan ini merupakan garis rentas lintang. Okey, jadi sudut sepadan adalah sama. Mari kita tengok mana sudut sepadan. So, kalau A dengan B, mereka merupakan sudut sepadan. Kita tengok. A dengan B, mereka merupakan sudut sepadan. So, ini dua garis selari. Kalau di sini kita ada satu garis rentas lintang. So, di sini sudut dia adalah sama dengan sudut dia di sini. So, ini kita panggil sudut sepadan. A adalah sama dengan B. So, ini kita panggil sudut sepadan. Kalau kita tengok dengan mata kita, kita pun sudah tahu kan, A ini dia memang sama sudut dengan B ini. Sebab dia selari, okey? A sama dengan B. Yang kedua, sudut selang-seli adalah sama. So, apa itu sudut selang-seli? Kita tengok, ini pun sama. Dua garis selari dan ini adalah garis rentas lintang. Okey? Kalau dia potong di sini, potong di dua garis selari ini,
Sudut selang-seli, kita tengok dia adalah bentuk Z macam ini ya. Okey, iaitu sini adalah sama dengan ini. Okey, so ini adalah dua garis selari. Ingat, dua ini mesti merupakan garis selari dan kalau ada bentuk Z macam ini, C adalah sama dengan B. Maksudnya kalau B ini ialah 30 darjah, C ini pun 30 darjah. Okey. Yang ketiga, hasil tambah sudut perdalaman ialah 180 darjah. So, kita tengok perkataan perdalaman, maksudnya yang dalam lah. Okey, cikgu ajar macam mana kamu ingat yang dalam ini. Okey, contohnya kita ingat huruf C. So, ini macam huruf C kan? Ini pun huruf C. So, maksudnya C dengan D, bila kita tambah dua ini, kita akan dapat 180 darjah. 180 darjah. Ini pun sama. Kalau ini A, ini B, kita tambah A dan kita tambah B sekali, kita akan dapat 180 darjah. So, kita ingat kalau kita tambah C yang dalam ini bentuk C kan. Kita tambah A dengan B, kita akan dapat 180. Kalau kita tambah C dengan D, ini C yang terbalik, kita tambah C dan D, kita pun akan dapat 180 darjah. Okey, yang tadi sudut selang-seli, sudut yang sama. Yang sudut sepadan pun sudut yang sama. A sama dengan B. Yang ini C sama dengan D. Dan sudut perdalaman dia adalah C tambah D adalah sama dengan 180 darjah. Jadi sekarang mari kita tengok contoh. Contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama. Dalam raja di sebelah PQ, RS, TU ialah garis selari. Okay, garis selari kita akan wakilkan dengan panah macam ini. So, kita cari nilai A, B dan C. Kita cari nilai A, B dan C. Jadi, mula-mula kita tengok A sama dengan berapa. Okay, dua garis selari kan. So, A di sini. Di sini kita dapat tengok ada bentuk Z di sini. Jadi, maksudnya ini adalah sudut apa? Sudut selang-seli kan. Jadi A adalah sama dengan 60 darjah. Iaitu ikut yang ini tadi. Okey? Z. Kalau garis dua ini selari, C adalah sama dengan D. Kita ada bentuk Z macam ini. Sudut selang-seli. Maksudnya A adalah sama dengan 60 darjah. Okey? Seterusnya kita tengok B. Okey, B sama dengan berapa? B sama dengan berapa? Kita tengok. Ada kawan dia di atas sini. Kalau ini garis selari, ini garis pun selari dengan garis ini. Jadi B ini dia adalah sama dengan 118 darjah. Ini kita panggil sudut sepadan, iaitu sudut yang pertama tadi ini. Sudut sepadan. Okey, sudut sepadan. Jadi maksudnya ini 118, di sini pun 118. Okey, seterusnya C. C adalah sama dengan berapa? Tadi kita sudah tahu B kan? B adalah 118. Kalau C, macam mana kita cari? Ini adalah kita panggil sudut perdalaman. Hasil tambah sudut perdalaman adalah sama dengan 180 darjah. Jadi maksudnya untuk cari C, kita ambil 180 darjah tolak 118 darjah. Kita akan dapat 62 darjah. 62 darjah. Sebab sudut perdalaman, hasil tambah sudut perdalaman, kita akan ada 180. Okay? So, ini contoh yang pertama. Next, kita tengok contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua. Cari nilai A, B, C dan D. E, F dan G, H dia adalah garis lurus. E, F, G, H adalah garis lurus. Tapi A, B dan C, D mereka merupakan garis selari. A, B, C, D garis selari kan? Okay, jadi untuk cari A, kita tengok. A dan 76 ini mereka merupakan sudut sepadan. Sudut sepadan. Jadi A sama dengan 76. 76. Dan B sama dengan berapa? Kita tahu kan? Sebab kita tidak tahu C berapa. Yang ini adalah soalan.
yang berkaitan dengan video yang pertama. Kita belajar garis bersilang, betul, garis bersilang. So ini kita panggil sudut bertentang bucu. So untuk cari B, kita perlu tahu C terlebih dahulu. Jadi tahu C ataupun tidak? Tahu kan? Tengok ini bentuk C. Jadi ini maksudnya sudut perdalaman. Jadi untuk cari C, 180 tolak 110 adalah sama dengan 70. Kalau C adalah 70, ini sudut bertentangan bucu, B pun 70. Okey, seterusnya macam mana dengan D? D ini pun ikut video yang pertama tadi, iaitu sudut yang bersebelahan. Yang bersebelahan. Sebab ini garis lurus kan, yang bersebelahan. Jadi maksudnya 180 tolak 110, kita juga akan dapat 70. Okey? Ataupun kita tengok, yang tadi kita sudah tahu C adalah 70, betul? Manakala C dan D ini, kalau anda perasan, mereka merupakan sudut sepadan. Jadi maksudnya kalau C adalah 70, D pun 70. D pun 70. Okey? Seterusnya, contoh yang ketiga. So, kita cari nilai A dan B. Okey, untuk cari nilai A, so kita tengok. Ini dua garis selari. Okey, ini macam ada bentuk Z kan? So, kita akan tengok macam mana bentuk Z dia dibentuk. So, A, okey, Z dia macam ini. So, maksudnya A ini dia adalah sama dengan sudut di sini. Okey, sebab bentuk Z macam ini. So, A adalah sama dengan ini tambah ini, kita akan tahu jawapan. 25 tambah 42. Jadi jawapan 67 darjah. 67 darjah. Okey, macam mana dengan B? B pun sama, ada bentuk Z kan? Kita tengok. Ini garis lari. Okey, B. Jadi maksudnya B adalah sama dengan 42. Kenapa? Sebab kita tengok Z dia macam ini. Jadi B di sini adalah sama dengan 42. Jadi untuk A yang tadi, kalau anda masih blur-blur, kita tengok. A yang tadi ialah ini. Ini adalah B ya. Ini adalah B. Sini adalah sama dengan sini. Okey? Ini adalah B. B ialah 42 darjah. So macam mana dengan A? A ialah ini dengan sampai sini. So maksudnya A di sini adalah sama dengan sini semua. Jadi 25 tambah 42 darjah. Okey? Jadi sekarang boleh jawab latihan quiz lah. Latihan quiz. Okey? So ini sahaja untuk hari ini. Thank you, kelas.